Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini satu lagi isu tular, satu lagi isu tiba-tiba jadi panas. Kononnya kabinet perpaduan kerajaan Anwar Ibrahim akan dirombak. Kononnya yang lagi teruk lagi netizen ataupun penulis-penulis blogger atau pengulas politik nyatakan dalam tajuk-tajuk berita mereka menyatakan kononnya akan ada 5 atau 6 menteri dipecat. Itulah yang mereka katalah rombakan, isu kabinet rombakan. Isu rombakan kabinet kembali muncul selepas pemilihan DAP. Wah, ini mesti panas. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa siapa yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Cepat beli selagi stok masih ada, harganya pula murah, sempena perayaan. Dan saya tak jual ubat, saya hanya kongsi kebaikan produk ini yang sudah ramai orang membelinya, beribu-ribu testimoni sudah menyatakan kebaikannya. Cepat beli karena lebih baik sediakan payung sebelum hujan menjelang Syawal nanti. Takut-takut tiba-tiba kena gout pula, tak siok lah kan beraya dengan gout. Jadi cepat beli selagi stok masih ada. Terima kasih kerana membeli untuk persediaan Anda. Desas-desus mengenai rombakan kabinet kembali timbul selepas pemilihan DAP minggu lalu. Bekas ahli Parlimen Bangi, Ong Kian Ming berkata, DAP akan berpeluang untuk menukar menteri dan timbalan menterinya pada Disember ini. Apabila tempoh Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz sebagai senator tamat. Ia walaupun Setiausaha Agung DAP Anthony Lok telah menegaskan bahawa keputusan pemilihan jawatan kuasa eksekutif pusat CEC parti itu tidak akan memberi kesan ke atas kedudukan menteri atau timbalan menteri DAP. Ketika ditanya mengenai perkara itu dalam satu temu bual dalam podcast berbahasa Cina Malaysia kini, Ong berkata, jika DAP meneruskan tema perubahan generasi seperti dalam pemilihan parti, parti itu mungkin akan menggantikan M. Kulasegaran dan Lim Hui Ying. Kulasegaran yang merupakan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, memilih untuk tidak bertanding dalam pemilihan lalu bagi memberi laluan kepada pemimpin muda. Dia sebelum ini berkhidmat sebagai Menteri Sumber Manusia dalam pentadbiran Pakatan Harapan PH di bawah bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad dari Mei 2018 sehingga kejatuhan Kerajaan Persekutuan pada Februari 2020. Sementara itu, Lim yang merupakan timbalan Menteri Keuangan dan ahli Parlimen Tanjung gagal mempertahankan kedudukannya dalam CEC semasa pemilihan parti pada 16 Mac lalu. Selepas pemilihan parti jelas bahawa jika Hui Ying ingin terus kekal sebagai ahli Parlimen, timbalan menteri atau bahkan naik ke jawatan menteri, dia mesti membuktikan kepada pemimpin dan ahli parti serta orang ramai yang dia ada keupayaan untuk melakukannya. Dia masih belum benar-benar membuktikan keupayaannya kepada orang ramai, kata Ong dalam podcast yang seperti disiar Sabtu lalu di YouTube, Spotify dan Apple Podcast. Mengulas lanjut, Ong berkata bahawa bekas timbalan menteri dia memahami piawaian yang diharapkan daripada menteri dan timbalan menteri DAP. Kami perlu mengekalkan piawaian tertentu. Jadi, jika ada pemimpin tertentu yang masih belum mencapai tahap itu dan mereka semua tahu tentangnya, mereka yang berada di parlimen tahu siapa yang menunjukkan prestasi dan siapa yang tidak, kata Ong. PKR juga akan mengadakan pemilihan parti pada Mei ini. Sekiranya berlaku perubahan dalam struktur kepimpinan PKR selepas itu, parti tersebut juga mungkin akan menggantikan beberapa menteri dan timbalan menterinya. Dalam satu temu bual di Radio BFM pada 3 Mac lalu, Zafrul mengesahkan dia akan meletakkan jawatan sebagai menteri pada pertengahan Disember dan menolak sebarang kemungkinan pilihan raya kecil bagi membolehkannya kembali ke parlimen dan kabinet. Saya tidak akan menerima tawaran sedemikian. Rakyat tidak mahu pilihan raya kecil hanya untuk seorang seperti saya pada tahap ini.
Saya bukan ahli politik kanan atau seorang yang berpengaruh besar dalam mana-mana parti, katanya lagi. Zafrul berkata dia lebih rela menyumbang dalam cara lain untuk tempo 2 tahun lagi dan menunggu pilihan raya umum seterusnya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, tular kain rentang mendesak Menteri Besar Terengganu letak jawatan. Ini satu perkara yang amat menarik perhatian kita. Kerana pada masa yang sama, Anwar telah datang ke Terengganu dan telah mengumumkan, Kerajaan Madani mengumumkan bantuan raya kepada penjawat awam di negeri Terengganu. Begitu hebatnya Anwar Ibrahim sampai sanggup kerajaan pusat pula yang memberikan bantuan raya kepada Terengganu. Apa yang jadi dengan Terengganu ini? Pulau Pinang bagi, Kedah pula. Pulau Pinang bagi, kalau tak silap Perak pun dah bagi, Selangor pun dah bagi, dari negeri sendiri, hasil dari negeri sendiri. Tapi dari Terengganu melalui Kerajaan Persekutuan pula. Jadi dinasihatkan para walaun yang mungkin berada di negeri Terengganu, yang mungkin adalah penjawat awam di negeri Terengganu, sudah-sudahlah Anda memaki hamun, sudah-sudahlah Anda memfitnah Anwar Ibrahim. Takut nanti tak berkat bonus yang Anda terima itu kerana ianya datang daripada seorang Perdana Menteri yang mungkin jadi bahan maki hamun daripada Anda semua. Malulah kan, sudah dapat duit, pergi maki hamun orang pula. Itu adalah nasihat. Hari ini, tiba-tiba pula, tular kain rentang mendesak Menteri Besar Terengganu meletakkan jawatan. Perlukah Menteri Besar Terengganu ini letak jawatan sedangkan beliau dinyatakan antara calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional? Kalau dia letak jawatan bermaksud dia tak layak jadi Perdana Menteri. Bayangkanlah, baru negeri Terengganu pun dia sudah diarah letak jawatan. Bagaimana pula akan jadi kalau dia jadi Perdana Menteri? Sebuah kain rentang yang mendesak Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar, melepaskan jawatannya menjadi tanda tanya ramai. Kain rentang yang tergantung di kawasan berdekatan, deretan kedai di Terengganu itu mula tular sejak semalam. Terpampang wajah Ahmad Samsuri yang dipangkah dengan tulisan berbunyi, "Demi masa depan kerajaan, Menteri Besar Samsuri sila letak jawatan. Geng kita tertolok MB," katanya. Ramai tertanya apa yang terjadi. Selain mengandaikan sedang berlaku pergolakan dalaman kerajaan negeri. Hasil semakan dan komen orang ramai difahamkan. Kain rentang tersebut merupakan banting lama yang ditularkan kembali oleh pengguna X. Tetapi tidak pasti tahun bila ia dinaikkan. Ahmad Samsuri dilantik sebagai Menteri Besar sejak 2018, yaitu ketika pilihan raya umum ke-14. Saudara-saudara sekalian, meskipun kain rentang ini mungkin sudah lama dinaikkan, tetapi ini memberikan satu gambaran yang luar biasa berlaku di dalam pentadbiran di Perak. Mungkinkah ulangan ini ataupun naiknya kain rentang ini semula memberi gambaran satu perkara yang besar bakal berlaku di negeri Terengganu? Dan adakah Menteri Besar Terengganu ini benar-benar akan menyahut cabaran letak jawatan? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini keputusan terkini siasatan terhadap Ismail Sabri Yaakob yang telah masuk kali ke-6. Kalau tak silap kita, ini ialah kali ke-6 Ismail Sabri Yaakob ditemui oleh SPRM atau menghadap SPRM. Ini kata-kata Ismail Sabri Yaakob selepas menghadap SPRM lebih 5 jam. Kata Ismail Sabri Yaakob, "Selamat Hari Raya semua.
Itu ucapan Ismail Sabri selepas memberi keterangan 5 jam. Ada juga hantaran sinis atau komen sinis daripada beberapa netizen yang menyatakan nasib baik tidak beraya dalam lokap, kata mereka. Sebenarnya hantaran sinis seperti itu adalah tidak baik sama sekali. Kerana Ismail Sabri Yaakob masih dalam proses siasatan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pula pandangan anda, pendapat anda tentang hantaran sinis daripada para penonton ataupun netizen yang mengatakan nasib baiklah Ismail Sabri tak beraya dalam lokap. Sebelum itu, siapa yang ada penyakit kencing manis, tinggi darah, dan gout, sila tekan butang produk yang ada dalam channel konten ini. Saya tidak jual ubat, saya hanya kongsikan kepada anda produk yang terbaik, yang sudah ramai orang guna, dan sudah ramai yang mendapat keputusan yang positif melalui produk yang baik ini. Harganya sekarang murah dan promosi sepanjang bulan Ramadan dan menjelang Syawal. Sediakan payung sebelum hujan, jangan nanti maksa Syawal atau Raya, ada pula kena gaut kan. Okey, jadi lebih baik sediakan payung sebelum hujan. Ini komen Ismail Sabri Yaakob selepas menghadap SPRM hari ini. Selamat Hari Raya semua. Demikian reaksi ringkas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selepas sebaik meninggalkan perkarangan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di sini hari ini. Ahli Parlimen Berak itu meninggalkan bangunan SPRM kira-kira jam 3 petang tadi selepas selesai memberikan keterangan selama 5 jam berhubung siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengannya. Difahamkan beliau kemungkinan akan dipanggil lagi untuk direkod keterangan, namun tarikh dan masa masih belum ditetapkan. Terdahulu, Ismail Sabri hadir di Ibu Pejabat SPRM buat kali ke-7 untuk diambil keterangan berhubung kes berkenan. Oh, rupa-rupanya ini adalah kehadiran Ismail Sabri Yaakob yang ke-7. Wah, ini memang luar biasa. Belum pernah saya dengar ada orang disiasat SPRM sehingga 7 kali berulang alik masuk menghadap SPRM. Mungkin terlalu banyak dan terlalu rumit kes ini disiasat dan mungkin terdapat beribu-ribu dokumen yang perlu disahkan sendiri oleh Ismail Sabri Yaakob yang menyebabkan beliau selalu dan mesti hadir lagi. Ahli Parlimen Berak itu disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram, berhubung perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program Keluarga Malaysia semasa tempoh perkhidmatan beliau dari Ogos 2021 hingga November 2022. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.